tengok saya punya nota dululah. Tengok saya punya nota. Buka nota saya tu. Mana dia nota saya tak buka lagi. Chapter 6. Okay, ni dia punya objektif lah 6.1, 6.2, 6.3. Dia ada sampai 6.3 kan. Okay. Tentang equilibrium tu apa. Lepas tu ada pengiraan lah KP-KC ni. KP-KC, RT delta N, kaitan KP-KC. Ada degree of dissociation, ada. Lepas tu baru Le Chatelier yang kita buat masa amali tu. Le Chatelier principle, effect of concentration, pressure, temperature. Ni ada lagi catalyst, inert gas on equilibrium. Jadi kita punya amali mostly on 6.3 ni. Okay, saya go through very fast jugalah nah. Kamu boleh baca nanti dan kemudian nanti baca. So reaction ada dua jenis reversible dengan irreversible. Kalau irreversible dia satu arah saja. Maksudnya daripada asal ada apa reaktan tu, nanti reaktan tu habis. Produk akan terbentuk. Okay, so itu maksudnya irreversible reaction. Dah dapat produk, reaction stop lah. Tapi kalau reversible, tanda dia macam ni. Sign dia ada tanda macam ni, nak panah dia. Maksudnya, reaktan tu, kita mula dengan something, nanti akhirnya, reaktan tu masih ada. Produk akan terbentuk, tapi bila mana reactants dengan produk ni, concentration masing-masing tu dah tetap dah, dia tak berubah dah. Maksudnya dia dah capai equilibrium. Iaitu apabila rate forward dengan rate reverse equals. Dia dah sampai equilibrium. Ni garis-garis ni menunjukkan masa dah sampai equilibrium. Okay, jadi itu dua perkara yang penting lah. Bila kata dah capai equilibrium, rate forward equals dengan rate reverse dan concentration dia constant. Reactant and products tak berubah dah. No further change in the concentration. Okay, so dia kata dia dah capai equilibrium. Dia dah stable lah maksudnya. Mungkin kamu mula tu masukkan reactant, produk tak ada lagi. Tapi bila di mana produk semakin meningkat, peningkatan produk tu akan convert balik kepada reactant. Jadi bila kadar tindak balas ke depan sama dengan tindak balas ke belakang, dia dah capai equilibrium lah, dia dah stable dah. Ni saya buat gambar macam ni, dia dah stable dah. Dan jadi reaction tak stop bagi reaction yang berada pada equilibrium. Yang jenis reversible ni, reaction yang jenis reversible ni, reaction tu tak stop. Reaction has not stop. Dia tak berhenti. Macam kalau irreversible, dia reaction dia berhenti. Dapat produk habis lah. Ini tak berhenti. Okay, ni dia punya karakteristik yang tadi saya dah mention tadi. Rate forward dengan rate reverse equal or no overall change. Macam concentration dah tetap. Dan equilibrium tu kita boleh approach dia sama ada daripada depan atau ke belakang. Nak capai equilibrium tu you start dengan produk pun boleh. Nak start dengan reactant pun boleh. Dan equilibrium tu berlaku pada closed system. Maksudnya kita tak ubah apa-apa. Kalau dia melibatkan gas, maybe kita kena buat dalam bekas yang tertutup. Itu yang kita closed system. Ataupun kalau dia melibatkan you aqueous solution ke apa, you buat reaction dalam bukannya melibatkan gas, dibuat dalam bekas, you jangan tambah apa-apa dah lah. Biar dia ada reaction je. Okay, saya nak baca laju-laju sikit Kamu boleh baca kemudian. Ni kamu boleh baca lah, ni soalan. Okay, dua jenis equilibrium, homogeneous dengan heterogeneous. Homogeneous tu maksudnya semua phase dia sama. Reactants and product are in same phase. Kalau heterogeneous, dia are different phase. Ada solid, ada gas campur-campur.
reactant, produk. Tak kisah-kisahlah asalkan ada nampak ada different phase, maksudnya heterogeneous. Okay. Okay. Sekiranya kita bahagikan concentration produk over reactant, yang at equilibrium ni, kita akan dapat satu pemalar, nama dia Kc. Jadi ini adalah law of mass action lah. Di mana when you take the concentrations of product over the concentration of reactant at equilibrium, power dengan stoichiometric coefficient masing-masing, you akan dapat satu pemalar. Jadi dia akan ada fixed ratio dah. Concentration of product and reactant. We call it equilibrium constant. Kalau in terms of concentration, kita kata Kc. Kalau in terms of pressure, kita kata Kp. Itulah maksudnya law of mass action. Law of mass action tu adalah actually ungkapan expression Kc, Kp ni. Okay. Jadi ingat product over reactant at equilibrium, kuasa dengan stoichiometric coefficient. Okay, dan solid atau solid or pure liquid we don't take into account. Dalam expression kita tadi ni, untuk kita menulis expression Kc, Kp tu, kalau dia phase tu melibatkan solid dengan liquid, kita tak ambil kira dalam expression ni. Ini secara umum. Okay, nanti contohnya yang ini Ini contoh dia. Write the equilibrium law in terms of concentration. Equilibrium law tu maksudnya expression Kc tu lah. Ataupun mass action ni lah, law of mass action. Expression tu lah, dia panggil law of mass action atau equilibrium law ataupun expression Kc atau Kp. Jadi, dia suruh write dulu dia punya equilibrium law. Kemudian cari nilai Kc tu. Diberi mole masing-masing at equilibrium. Dia dah bagi dah mole masing-masing. Dia kena bagi volume supaya kita cari concentration. Expression kita ni kurungan 4 segi ni maksudnya concentration. Concentration product over reactant kuasa dengan stoichiometric coefficient masing-masing. Dan yang kita ambil kira dalam expression lah. Kalau Kc, expression kita dia punya phase tu sama ada aqueous atau gas. Kalau Kp, yang kita ambil tu adalah gas. Solid dengan liquid kita tak ambil untuk account. Okay, contohnya saya buat sini. So dia bagi mole dengan volume, maksudnya kita boleh dapat concentration. Concentration molar, mole over volume, molar. Jadi kita pun cari concentration mole over volume. Berdasarkan expression kita, sini air tak boleh ambil kira. Air tak ambil kira. Jadi gas kita ambil kira, kita ambil kira. So concentration of chlorine, expression dia, concentration of chlorine, expression Kc. Okay, concentration of chlorine, iaitu molarity, mole over volume. Kuasa dia kuasa 2, ada dia punya stoichiometric coefficient dia. Ada 2. Concentration bahagi dengan stoichiometric coefficient. Concentration mole over volume. Jadi dapatlah nilai Kc. Okay, boleh. Sekejap. Okay, kalau Kp, ini juga adalah law of mass action, equilibrium law, tapi in terms of pressure. Jadi semua pressure tu melibatkan gas-gas yang ada pressure, okay. Jadi kita ambil yang pasal je gas. Sama juga sekarang in terms of concentration, kita in terms of pressure. So kita tulis partial pressure. Ni sebab saya tak boleh nak tulis kat sini. Dia sepatutnya tulis dengan lebih baik, dia tulis macam ni lah. Kita tulis partial pressure. Kp adalah partial pressure, buat P besar. Partial pressure of C, gas C, kuasa dengan stoichiometric coefficient dia C, kali dengan partial pressure of D, gas D, kuasa dengan D dia punya stoichiometric coefficient, itu untuk produk, hasil darab hasil darab. Partial pressure of A, kan gas juga,
kuasa dengan A, partial pressure of B kuasa dengan B. Kita tengok yang gas, kita ambil kira. Ini secara umum lah. Nanti kita tengok contoh. Gas, semua ni gas. Jadi kita boleh masuk dalam expression kita. Jadi dia punya reactant product tu adalah, ini reactant product. Produk reactant tu, okay. Kuasa stoichiometric coefficient. Mungkin tak? Stoichiometric coefficient. Kuasa dia masing-masing. Okay. Pressure can be unit ATM ataupun, partial pressure ni sama ada unit dia ATM ataupun Pascal ke atau Newton per meter square pun boleh, milimeter merkuri ke, torr ke, ada macam-macam. Kalau kau masuk dalam gas kan ada kan unit of pressure. Unit of pressure tu boleh sama ada unit ATM, boleh tak payah tukar, ikut je per unit pressure yang diberi. ATM ke, milimeter merkuri ke, torr ke, unit dia apa-apa pun tak apa. Tak payah tukar. Torr, apa lagi, Pascal ke, Newton meter ke, kilo Pascal atau kilo Newton per meter square ke, tak apa. Guna je unit yang diberi. Okey, jadi ini contoh. KP diberi. Ni dia kata partial pressure at equilibrium diberi. PCl3, PCl5. Cari untuk CL. Jadi kita KP dah ada. Kita nak cari untuk CL. CL ni berapa lah. Ini semua dah ada. So you just masuk je dalam expression. Make sure you know how to write expression. Okay. Partial pressure of PCl3 kali dengan partial pressure of chlorine tu produk. Gas-gas kena ambil kira. Dengan partial pressure of PCl5. Jadi nak cari PCl untuk chlorine. Partial pressure of chlorine. Jadi isi yang lain tu dapatlah. Macam tu je. Okay, ini hubungan. Kalau kata expression kita macam ini, forward reaction ni, ini jadi produk, ini jadi reactant. Macam expression tadi kan. Jadi concentration of C kuasa C kali dengan concentration of D kuasa D per concentration of A kuasa A, concentration of B kuasa B. Kc kita lah. Kalau kata dia reverse, so maksudnya yang ni pula lah. Kalau kata K reverse, maksudnya ini pula sebagai produk You all faham tak ni? Kalut ni buat ni Ini produk, ini reactant. Kalau reaction reverse, maksudnya sini reactant pula lah. Ini produk. Jadi expression ikutlah produk over reactant Jadi kaitan antara K forward dengan K reverse adalah inverse lah. K forward adalah inverse K reverse. Jadi K tu bergantung dekat equation tu macam mana. Nilai K tu bergantung you punya reaction kamu macam mana. Berapa stoichiometric coefficient tu. Macam yang ini, K forward ni 41.67. Bila dia tanya Kc yang prime untuk equation ni pula. Jadi nilai dia lain. Dia mathematical ni sebenarnya. Dia mathematical. Nanti kita tengok kalau you boleh. Kita tengok soalan tutorial ke soalan objektif yang ada soalan macam ni. Nak terang ni pun panjang juga. Saya nak tengok soalan sekejap lagi. Okey. Okey, kalau kata yang tadi saya duk tunjukkan you all tu, expression Kc, Kp tu, kalau calculation dia melibatkan dia dah bagi concentration atau pressure at equilibrium. Jadi kita hanya substitute je lah masuk dalam expression.
Tapi kalau kata yang problem yang lebih difficult lagi, kalau dia tak bagi equilibrium. Dia tak bagi equilibrium. Macam mana nak cari nilai Kc ni? Dia tak bagi nilai-nilai reaktan produk reaktan equilibrium, dia tak bagi. Dia hanya bagi initial. Equilibrium dia tak bagi. Jadi kita kena buat table, ini dia panggil ICE table. ICE, ICE table. Kita kena lihat dia punya perubahan. Dia panggil ICE table, ICE. Kena buat ICE table. Nah. Tadi equilibrium semua dia dah diberi dah. Dia dah beri. Jadi kita just substitute kalau tadi Kalau tadi saya duk cerita awal tu yang lebih mudah lah. Kalau semuanya dah diberi, kita dapat lah masuk dapat berapa nilai Kc, kita nak cari Kc kita kan. Tadi saya dah tunjuk nak cari concentration atau pressure at equilibrium pun boleh. Kalau dia beri Kc kita buat saja. Okey, tapi sekarang at equilibrium tak diberi. Ni semua ni tak diberi. Ni tak beri ni. Jadi macam mana nak dapat Kc tu dia hanya bagi initial. Jadi kita kena buat dia punya ICE table ini. Okey, so yang diberi berapa? Okey, dia bagi dalam mol, dia bagi volume. Kita nak cari Kc. Okey, kita punya table ni mesti dalam concentration. Lebih baik you buat dalam concentration kurungan 4 segi ni maksudnya concentration. Maksudnya mole over volume. Buat dalam bentuk molarity Table kita ni bukan dalam table dalam bentuk mol tapi buat table dalam molarity. Jadi nanti kita ambil terus saja masuk dalam ni table kita ni. Berapa molarity at equilibrium. Ni molarity lah, saya siap-siap nanti. Molarity. Okey, jadi mole over volume, berapa molarity. Dia kata sini HI injected, maksudnya initial lah. 0.2 mole HI is injected into 0.5 liter. Jadi kita start dengan HI, hidrogen dengan iodine ni tak ada lagi dalam sistem. Jadi awalnya kosong. At equilibrium, HI is 0.078. Jadi dia hanya kata HI saja at equilibrium. Kan? Hidrogen dengan iodine ni dia tak mention. Untuk cari Kc tu tak boleh. So, kita buat table. Jadi awalnya untuk HI ni 0.4 molar. Hidrogen dengan iodine kosong. Okay, nanti untuk dia capai equilibrium, HI ni akan terurai. Ataupun HI ni kan 2 molekul HI dah. Okay, 2 molekul HI akan bertindak balas. Kan? Dia akan jadi hidrogen dan iodine. Okay, kalau kamu tengok nampak 2 mol kat sini. SES kamu dah belajar dulu Kalau you nampak 2 mol kat sini. So sini kena dapat 2. So dia mengalami tindak balas. So kita tolak. Tolak tu sebab dia bertindak balas. Dia kurang sebanyak tolak 2X. Hidrogen dengan iodine akan bertambah. Meningkat sebab dia terhasil. Sebab dia satu sini. Satu kita buat X. Nanti at equilibrium adalah perbezaan daripada awalnya berapa telah bertindak balas banyak mana, tinggal banyak mana tu maksudnya equilibrium. Jadi kita jumlahkan dua ni. Awal campur tolak. Kita jumlah dua-dua ni. 0.4 campur tolak 2x. Jadi tolak 0.4 tolak 2x lah. Jadi hasil jumlah dua ni 0.4 campur tolak 2x. Jadi 0.4 tolak 2x. Dan dia akan jadi sama dengan berdasarkan yang diberi iaitu (0.078).
0.4 minus 2x equals to 0.078. Jadi kita boleh cari nilai x. Jadi x tu adalah concentrations of hydrogen dan iodine XX kan. Kita jumlah ni dapat x. Jumlah ni dapat x. Concentration hydrogen dengan iodine adalah x. Iaitu kita boleh dapat dari sini nilai x. 0.161. 0.4 minus 2x equals to 0.078. Jadi kita selesaikan ni dapat nilai x tu berapa. Jadi x dapat. Jadi kita dah dapatlah nilai hidrogen dan iodine. Kita kan masuklah dalam ni dapatlah nilai Kc. Okay. Jadi dia ada step ni saya dah tunjuk kat sini macam mana kita nak approach dia. Jadi bila you nak selesaikan yang lebih complicated, soalan yang lebih complicated ni melibatkan kamu kena buat ice table. First you buat dulu equation tu bagi balancekan dia. Kalau kata equation dia tak balance lagi, tuliskan. Jadi you buat table ni lah State the initial berapa, produk dia berapa, initial, reactant, produk. Tunjukkan change dia macam mana. Kalau ada 2 kat sini, tolak 2x. Ni 1 plus x, 1 plus x. Kalau sini tak ada 2 ni, maksudnya tolak x sajalah. State the final mole ataupun concentration ataupun pressure. Ikutlah table ni dalam pressure ke. Kalau pressure maksudnya kita buat sini Kp lah. Kita akan dapat partial pressure. So itu adalah Kp. Right. Macam mana. Okay, yang ini adalah hubungan Kp dengan Kc. Kalau kata you dah ada Kc nak cari Kp ke, kita ingat formula ni. Kp equals to Kc RT delta N. R tu adalah gas constant. Ada gas constant 0.08206. T mesti dalam Kelvin. Temperature dalam Kelvin. Kalau kata dalam, you diberi temperature dalam Celsius plus 273 lah. Kata diberi dalam Celsius, you plus 273. Dapat dalam Kelvin. Delta N ni adalah jumlah mol produk tolak dengan jumlah mol reaktan yang kita ambil kira dalam expression. Expression Kp Kc tu. Solid dengan liquid tak payah ambil kira. Solid and liquid don't take into account. Solid dengan liquid not counted. Not counted lah. Jangan duk bubuh dalam tu expression. Kalau nak cari berapa bilangan jumlah N tu, kalau dia phase dia tu solid dengan liquid, kita tak ambil kira mol dia. Kita jumlah bilangan mol. Produk tolak dengan jumlah bilangan mol reaktan. Okay, contoh kat sini. Given the Kc ni, cari Kp. Tu hubungan Kp Kc, Kp equals to Kc RT delta N. Kc diberi, nak cari Kp, R008206, temperature 35 plus 273, 298. Delta N, mol produk tolak dengan mol reaktan. So ini gas, okay, gas into account 2 tolak 1 lah. Jadi kuasa 1. Ini kuasa 1. Delta N dia adalah 2 tolak 1. Okay? Right. Okay, ini tentang degree of dissociation. Bila tadi kan ini penceraian dia tu lah berapa persen. Jadi formula dia kalau kata degree, maksudnya amount yang dissociate over amount initial. Maksudnya sinilah ni, saya tunjuk kat sini. Ini berapa yang dissociate lah.
N. Inilah berapa yang dissociate. Jadi berapa yang dissociate, ini amount dissociate sekejap saya tulis. Inilah amount dissociate. Ini amount initial. Ini amount initial. Initial. Jadi berapa yang dissociate, degree of dissociation, amount yang dissociate over initial. Amount dissociate over amount initial. Kalau dalam percentage, degree of dissociation, kita kali 100. Okey, contohnya saya boleh gambarkan dengan ni. Kalau dia dissociate, maksudnya putuslah merah dengan biru ni. Okey, jadi kalau kata dia masih lagi dalam bentuk biru dan merah together, maksudnya yang dissociate tak ada. Jadi undissociate tu adalah 2. Maksudnya masing-masing satu ni. Ni satu molekul, ni satu molekul, 2. Jadi degree of dissociation adalah kosong lah, tak dissociate lagi lah. Okay, kalau 2 molekul itu, satu dah dissociate, yang dissociate 1, yang tak dissociate lagi 1, yang ni tak dissociate. Yang ni undissociate. Yang ni dah dissociate. So, yang dah dissociate, maksudnya 1 per 2 lah. 2 daripada total molekul asal tu. So, 0.5 yang telah dissociate. Half of it dah dissociate lah maksudnya. Kita ada 2 molekul je, 1 dah dissociate. Jadi half. Maksudnya kalau kita kali dengan 100, dia jadi 50% lah. Kalau kata both molekul ni, dua-dua molekul ni dah dissociate 2, undissociate, undissociate kosong lah. Undissociate kosong. Undissociate kosong lah kan. Yang tak dissociate, tak ada. Total adalah 2, jadi 2 per 2. Jadi ini adalah formula ni amount dissociate over amount initial. Initial dia asal ada 2 molekul yang together mula-mula tu. Lepas tu ni kira produk dia lah. Produk dia dah. Ni produk dia. Jadi kalau dua-dua molekul tu dah dissociate, maksudnya fully dissociated lah, 100% lah. Atau degree dia 1. Saya harap you faham itu sikit. Jadi maksudnya di sini kalau kata dissociation, calculate the degree of dissociation, kita nak nilai ni per dengan ini. X per dengan 1. Jadi kita kena cari dululah nilai X. Kita nak ambil ini per dengan ini kan. Kita kena cari dululah. Okay, so dia cakaplah kat sini. KP tu diberi. Dia bagi initial. Initial diberi. Nanti untuk NO2 awalnya tak ada lagi. Jadi N2O4 ni nanti dia akan dissociate sebanyak X sebab 1 mol, so X. Ini sebab 2 mol terbentuk, so plus 2X. Jadi at equilibrium, 1 tolak X lah. Yang ini 2X. Jadi expression KP kita adalah partial pressure of NO2 kuasa 2 per dengan partial pressure of N2O4, iaitu NO2 at equilibrium 2X, expression dia ada kuasa 2, kita letak kuasa 2. N2O4 at equilibrium 1 over X,
1 minus X, 1 minus X. Dan dia punya expression tu ada kuasa 1, so kuasa 1 saja. So kita cari nilai X. Jadi kita kena selesaikan persamaan kuadratik. Guna kalkulator cari nilai X. Ambil yang positif. Nilai X ni use calculator, tak selesaikan. Use calculator to solve quadratic equation. Kan, nak cari nilai X. So ini nilai A. Ini nilai B. Ini nilai C. Masukkan dalam kalkulator nilai A, B, C. Cari nilai X. So X tu mestilah X tu yang positif dan logik. Iaitu X tu jangan lebih daripada 1. Kalau dia positif, kata ada 2 nilai positif, X tu tak boleh lebih daripada 1 yang initial. Initial dia ada 1. So X jangan lebih daripada 1. Okay, boleh. So di sini dapat X equals to 0.140 degree of dispersion over initial. Dapat berapa? 0.14. Kalau kata nak percentage, so you kali dengan 100. 14% lah. Alright. Jadi yang complicated question, mungkin kamu nak kena buat solve quadratic equation. Okay, yang ini reaction quotient QC, QC ni adalah kita nak tengok whether yang diberi itu equilibrium atau tidak. Jadi kalau kata dia sama dengan KC, Q tu, expression sama lah. Q dengan case, expression dia sama. Maksudnya ambil produk over reactant kuasa dengan kepada coefficient. Kalau you bahagikan produk over reactant sama dengan nilai KC, maksudnya concentration yang diberi itu adalah equilibrium. Tapi kalau kata dia lebih besar, nilai Q lebih besar daripada KC, dia tak equilibrium. Jadi untuk dia capai equilibrium, Q tu kena kecilkan. Jadi adalah dia reaction akan proceed ke mana untuk capai equilibrium. Nah, ibu baca ni sekejap lah. Nilai Chatelier ni saya dah bincang banyak dengan you all. Nilai Chatelier. Kesan concentration, kesan pressure. Kita buat soalan tengok kamu boleh ingat balik tak? Semua yang effect of adding inert at constant pressure ni tak ada. Effect of catalyst tak ada dalam kita punya amali lah. Bukan tak ada apa, tak ada dalam amali. Tapi dalam syllabus kamu ada. Okay, satu tentang catalyst. Catalyst ni dia speed up chemical reaction. Tapi kalau kata reaction to equilibrium, dia akan speed up both forward dengan reverse sama rate. Jadi kamu akan dapat equilibrium dengan lebih cepat. Catalyst ni dia provides a new reaction pathway. Kita masukkan catalyst, kenapa reaction tu jadi lebih cepat itu? Sebab catalyst tu dia cari jalan yang lebih shortcut. Di mana activation energy dia will be much lower. Jalan yang baru ni. Nah, catalyst is a substance, ini definition dia, that speed up chemical reaction but does not participate in the reaction. Dia tak use up. Catalyst can be recycled. It function by providing an alternative route of different reaction mechanism with having lower activation energy. Jangan kata catalyst dia lower ke activation energy. Activation energy itu adalah halangan untuk tindak balas tu berlaku lah. Untuk convert daripada reactant, ni reaction progress ni maksudnya reactant nak jadi produk. Kena ada certain energy yang needed to be overcome. Jadi activation energy tu adalah barrier, halangan tenaga yang dia nak atasi untuk mendapatkan produk. Macam nak kena panjat bukit ni lah, nak lepas nak jadi produk.
Jadi kalau kata having catalyst ni, if you have catalyst ni dia cari jalan lain yang lebih shortcut di mana dia punya halangan tenaga tu lebih rendah. Jadi nak dapat ke produk tu lebih cepat lah. Lebih senang nak balas tu boleh berlaku dengan lebih cepat. Sebab dia nak atasi halangan tenaga tu, sebab halangan tenaga tu lebih rendah, lagi senang. Banyak molekul akan lebih capai menghasilkan produk dengan lebih mudah bila halangan tenaga tu lebih rendah. Ya. Kamu boleh bacalah semua ni. Okey. Jadi habis. Okey. Kita tengok tutorial. Okay, buat ke apa 1 hour, almost 1 hour kan. Okay, kita tengok tutorial. Kita tengok tutorial objektif. Tengok objek tutorial dulu. Sekejap lagi kita tengok CamScore kalau ada lagi sempat. CamFriend. Chapter 6 refer pada you punya buku. Saya tak tunjuk dah soalan kat sini. Kamu refer pada buku. Soalan structure dia ada banyak tapi saya nak tengok soalan objektif lah. Soalan objektif. Saya buka PowerPoint. Semua refer pada buku. Soalan objektif, soalan tutorial. You contoh-contoh dekat buku tutorial tu. Okay, soalan number 1. Okay ke? You all? Ada tak buku di depan? Kamu okay? Kamu masih bersama saya ke? Kita ada 15 orang. Kamu okay? Refer pada soalan Ada respon. Okay, soalan nombor 1. Which is the correct statement for a chemical equilibrium? Apa jawapan dia? Anybody? Tutorial. Question 1. Apa jawapannya? Which is the correct statement for a chemical equilibrium? Chemical equilibrium tu macam mana? The rate of forward reaction is the same as the rate of reverse. Yes or no? A. Rate, tadi saya mention banyak kali tadi. Rate of forward reaction is the same as rate of reverse lah. As the same of the reverse reaction tu maksudnya rate forward sama dengan rate reverse. Itu maksudnya equilibrium tercapai lah. So A itu betul. Kalau kata B, the total concentration of product equals that of reactant. Concentration bukan equals. Reactant dengan produk bukan equals. Concentration dia constant. Tak semestinya dia equals. So B tu salah. C, rate constant for forward reaction equals. Okay, ni rate constant of forward reaction equals that of the reverse. Bukan rate constant. Dia tak panggil rate constant, dia panggil rate of reaction. Yang kita constant ni adalah equilibrium constant. Tak ada rate constant. C salah.
The product of equilibrium concentration of products and reactant equals to the Kc. Products of equilibrium concentration products and reactant. Kalau dia kata produk ni maksudnya hasil darab. Produk maksudnya hasil darab di sini. The product of equilibrium concentration of product and reactant equals to Kc. Kc tu bukannya hasil darab produk dengan reactant, tapi bahagi. Produk bahagi dengan reactant kuasa dengan stoichiometric coefficient. Jadi perkataan produk di situ salah. Dia produk tu maksudnya darab. Kamu okey ke? Jadi jawapannya A. Kamu boleh dengar saya okey So jawapan dia A Ni saya cakap seorang-seorang ni. Question number 2. Okay, ni ada calculation. A mixture of gases is allowed to reach equilibrium at 600 degrees in a 12 liter flask. At equilibrium, the mixture contains 0.208 molar sulfur dioxide, oxygen 1.12 times 10 power minus 6 molar O2 and 0.725 molar SO3. What is the equilibrium constant Kc? Jadi kalau equation kita 2SO2 gas plus O2 gas jadi 2SO3 gas. Expression Kc adalah, ingat, tengok phase masing-masing, tengok phase. Jadi semua ni kita boleh ambil kira, gas. Jadi ingat dia punya expression macam mana nak tulis. Tulis concentration. Kalau Kc tu maksudnya in terms of concentration, kurungan 4 segi. Concentration of product, SO3, kuasa dengan stoichiometric coefficient dia. Product over reactant, concentration of reactant, SO2, kuasa dengan 2, dia punya stoichiometric coefficient, and oxygen kena itu income juga, gas, kuasa 1. So yang diberi, dia dah bagi molar. Jadi tak payah kalau kata mol, baru kita nak bahagi dengan volume. Ni dia dah bagi dah molar. Molar masing-masing untuk SO3 yang belakang sekali 0.725 kuasa 2 divide by untuk SO2 yang depan sekali 1.12 times 10 power of minus 6. 0.28 Itu untuk oksigen. Sama je you letak sebelah-sebelah macam ni kan. Tak apa saya padam. Ikut dia punya expression saya letak kat sini. SO2 adalah 0.208. SO2 jangan lupa ada kuasa 2. Oksigen 1.12. Okay, so you bahagikan. Dapat tak kereta? Anybody? Apa jawapan dia? Dapat tak tekan kereta? 0.208 kuasa 2 times 1.12. Okay, 0.725 kuasa 2 bagi dengan answer. Right, so is 1.08 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is C. You akan dapat 1, 0. Dapat tak everybody? Kamu tekan kereta tak ni? Dapat. Okay, bagus. 5, 4, 1. So it's 1.08 times 10 power of 7 So the answer is C kan. C.
Okay, jadi di sini ulang balik tu, macam mana kita nak tulis expression expression KC tu adalah concentration, kurungan 4 segi ni concentration. Kalau you buat kurungan bulat jadi salah. Kalau you buat kurungan bulat macam ni, kalau you buat kurungan macam ni kan, ni salah. Kurungan 4 segi tu menunjukkan concentration. Concentration tu maksudnya molarity, mole over volume. Kalau kata reaction tu, soalan tu diberi dalam mole dan dia kena bagi volume, mole bahagi volume dapatlah concentration, molarity, mole over volume, molarity. Ini dia dah siap bagi molarity, jadi kita just masukkan je lah. Don't forget dia punya kuasa-kuasa tu, stoichiometric coefficient, tengok betul-betul berapa. Jangan lupa Okay, dapat Okay, so itu satu expression KC. Kalau kata pressure, KP lah. Dia bagi nilai pressure. Soalan nombor 3. Question number 3. Okay, the reaction of carbon and carbon dioxide reach equilibrium according to the equation. Carbon solid plus carbon dioxide gas. Carbon monoxide. Kc-nya diberi 0.122 at 1100 K. Okay, nilai constant memang dia akan mention temperature. So jangan worry Kalau dia tengok temperature nak buat apa? Temperature tak ada guna apa-apa. Nilai constant bila diberi nilai constant dia memang kena state at what temperature. Sebab different temperature, different nilai K. Jadi memang dia akan state dah temperature di situ. Tapi temperature tak guna Okay, jadi sekarang what is KP dia tanya. So dia bagi KC, dia tanya KP. Jadi kita guna hubungan tadi. Okay, apa hubungan dia, formula tadi? KP equals to KC RT delta N. Jadi kita nak cari KP. KP tu berapa? KC dah ada. R adalah gas constant 0.08206. Unit dia liter atmosphere per mole per Kelvin. Temperature dalam, okay sorry. Dalam kes ini, sebab ini tadi saya ingat just nak cari KC, KP, bukan hubungan. Jadi saya ingat tadi nak suruh cari KC ke atau nak cari concentration ke kan. Di sini sebab dia tanya KP, jadi kena gunalah temperature yang diberi tu. Di sini ada formula tu, kena masuk temperature lah Saya ingat tadi bukannya hubungan soalan tadi bila saya baca first time tu, saya kata temperature tak guna tu. Sebenarnya ada temperature gunalah dalam untuk masukkan dalam formula ni. Kalau kata macam soalan lain, macam soalan nombor 2 tadi kan, soalan nombor 2 tadi. Dia mention temperature tu 700 degrees. Jadi sebenarnya 700 degrees tu tak guna pun apa-apa, bukan untuk calculation. Itu maksud saya Temperature yang diberi itu dalam soalan nombor 2 tak guna pun untuk calculation. Tapi untuk soalan nombor 3 ni, sebab kita nak cari KP, nak cari KP-nya berapa. Jadi kena ada temperature lah sebab dalam hubungan KP, KC kena ada temperature. Temperature ni adalah 11 Kelvin. You all jangan confuse pula temperature guna kat sini Soalan yang nombor 2 tu. Dia state nilai K ataupun dia memang cari K kan nombor 2 tu. Jadi dia kena adalah temperature tu lah. Okay, so KP equals to KC RT delta N. R dah ada, T adalah 1100 delta N. Delta N ialah, okay, so ini tengok phase. Carbon monoxide ni adalah gas. Saya lupa letak kat sini tadi. Gas. Jadi ini solid, ini gas,
ini gas. Jadi yang kita tengok hanyalah kalau kata kita hanya tengok aqueous dengan solid, aqueous dengan gas saja. Solid dengan liquid kita jangan tengok. Kita jangan ambil dia punya nak jumlahkan N tu. Kita tengok gas dengan aqueous saja. So delta N adalah jumlah mol produk tolak dengan jumlah mol untuk reaktan. Iaitu produk 2 reaktan 1. 2 tolak 1 lah. 2 tolak 1 equals to 1. So Kp equals to Kc 0.122 R 0.08206 kali dengan T110 T dalam Kelvin. Delta N dia kuasa 1. Take note yang RT delta N ni kesemuanya kuasa N. Jadi kamu buat kurungan. Kalau kamu tak buat kurungan jadi salah formula tu. R pun delta N, kuasa delta N. T pun kuasa delta N. Jadi kita buat kurungan. So tekan kalkulator berapa nilai Kp. 0.08206 kali 1100 kali 0.122. 11. Dapat ada tak jawapan nombor apa? Okey tak kamu? 11.01. Ada tak? Kp 11 atm. Okey. Sebab kita sama ada nak letak unit apa Ini adalah C. Okey, kalau kata nak letak unit ke tak letak unit dan unit dia macam mana? Sekejap ya. Okey, nak letak unit dan unit dia macam mana? Okey. Kenapa unit dia ATM kat sini dia letak? Okey, nak cari unit. Nak letak unit. Okay, nak letak unit dia. Kp tu dalam expression dia dalam pressure kan. Dia punya reactant product tu dalam pressure. Jadi kita tengok balik dia punya expression Kp tu. Kp adalah partial pressure of CO kuasa 2 per dengan partial pressure of CO2. Carbon tak ambil kira. Jadi unit pressure ATM sebab kita pakai di sini 0.08206 ni liter atmosphere per mol di atmosphere per mol per Kelvin. Jadi ada atmosphere kat situ. Jadi pressure ni kita buh dalam atmosphere. Jadi ATM kuasa 2 per dengan ATM. Atmosphere ATM. Singkatan dia. Jadi kita potong-potong. Dapatlah unit dia ATM. Nah, kalau kata kamu nak letak unit yang betul. Kalau letak unit, letaklah unit yang betul. Ya, berdasarkan expression dia macam mana. Kalau tak nilai constant, tak payah letak unit pun tak apa. Itu kalau dalam structure lah. Sekarang kalau objektif, kamu hanya pilih saja. Kalau mana dah tahu dia tanya unit ke, objektif tu dia tanya unit, so you should know lah macam mana nak letak unit dia. Kp tu apa unit dia, berdasarkan expression dia apa. Okay. Okay, soalan nombor 4.
Tengok soalan nombor 4. Kamu boleh ikut saya Boleh, Madam. Boleh ya? Okay, thank you. Okay, in which of the following equilibrium system will the product concentration increase using higher pressure? Okay, kalau kita tengok, ini something to do with kita punya amali. Iaitu Le-Chatelier principle, effect of increased pressure. Okay, tengok A. Jadi soalan sebabnya dah objektif, jadi saya dah pergi soalan objektif je lah. Structure tu kalau kamu nak buat, kamu buat sendirilah nah. Kamu boleh tanya jawapan dia nanti kalau ada masa. Kamu boleh discuss dengan lecturer, tanya. Ya, sebab bila objektif, dia punya step-step tu dah tak penting dah. Konsep tu yang kena dapat. You all jangan tembak-tembak ya, kena faham tu juga. Okay, tengok ni Okay, ingat effect of pressure on equilibrium. Effect of pressure ke atau volume ke. Ingat yang cili-cili yang saya buat, you ada buat amali dah. Yang kita yang you apa, yang kesan pressure tu yang you goncang lepas tu tuang dalam cawan. Itu pressure dia lower bila tuang dalam gelas tu. Buih lagi banyak, pressure dia lebih lower. Itu effect of pressure lah. Saya pesan kalau effect of pressure, kamu tengok equation tu, tengok yang phase gas lah. Tengok phase yang phase gas. Tengok yang phase gas. Semua tengok ni, tengok yang phase gas. Yang ni gas, tengok phase gas. Gas. Ni gas, ni O2 pun gas. Ni gas Okay, tengok yang gas. Okay, jadi yang gas, kita nak kira dia punya mol dia. Kita jumlahkan mol untuk reactant dengan produk. Jumlah. So, ini 1 mol belah sini kan. Tengok ini, kamu tengok option ni 1, so 1 mol. Sini, so kamu tengok option ni 2, so belah kanan 2 mol maksudnya. Ini solid kita tak ambil kira. So, ini 1 mol. Ini 2 mol. Ini gas juga 1 mol. Ini SbCl3 gas, CO2 gas, okay, so 2 mol. Jumlah dua-dua Jumlah sequential coefficient. Ini 2 dengan 1, 3 mol. Ini 2 mol. Okay, effect of pressure tu, pressure kat sini dia kata pressure dia higher pressure, using higher pressure. So pressure high. Lepas tu dia kata yang mana kalau higher pressure, product concentration increase. Ini reactant, ini product. Kalau kata product. Kalau kata product concentration increase, maksudnya dia nak reaction ke kanan lah. Product reaction increase. Concentrations of product concentration increase. Maksudnya reaction ke kanan lah. Yang mana bila kita increase pressure, reaction dia goes forward. Macam mana? A, B, C. Boleh apply tak you punya amali? Ingat, according to Le-Chatelier principle, Le-Chatelier principle states that when you increase pressure
on reaction which is already at equilibrium, reactions dia akan proceed ataupun equilibrium position shift to the side supaya pressure-nya jadi lower. Sebab dia increase, pressure kena lower. Pressure dia nak lowerkan. Yang mana pressure tu akan jadi lower sekiranya more or less number of molecule gas present. Pressure akan jadi lower. Nah, ada banyak bilangan molekul ke? Sikit. Supaya pressure jadi lower. Pressure adalah disebabkan oleh pelanggaran partikel-partikel gas with the wall of the container. Nah, pressure tu, what cause pressure adalah pelanggaran dengan dinding bekas. Kalau banyak molekul, banyaklah pelanggaran. Pressure akan jadi lower sekiranya less number of molecule present lah jadi kita nak yang ke depan tu less. Nak cari yang less. So yang A ni more, B more, C more, yang D less. So jawapan dia adalah D. Boleh faham tak? Boleh, Madam. Ya. Tu orang je tak jawab saya, okey ya. Nah, kita kena supaya pressure-nya getting less sebab you increase pressure according to saya ulang balik ni According to Chatelet principle, if you increase pressure, you dah disturb equilibrium. So, reaction dia akan proceed. Kita nak dia reaction ke depan kan? Kita nak ke depan tu, dia nak ke depan. Jadi yang ke depan tu adalah yang kita kena cari yang pressure yang akan diturunkan. Bila if you have less number of molecule, pressure will be less. Dalam sistem tu tak boleh ada partikel banyak-banyak lah. Dia kena cari yang reaction dia yang partikel dia kurang. Bila dia jadi produk tu. Pressure will be reduced, less particle present. Dia akan menyebabkan pressure akan turun balik. Dia kena cari yang less, ni less. Yang lain tu semua more. Nak cari less. Jadi effect of pressure dengan volume ni, kamu kena kira berapa bilangan mol, reaktan dengan produk, jumlahkan. Untuk reaktan jumlahkan. Ni 2 dengan 1 jadi 3. Jumlahkan reaktan, jumlahkan yang produk. Kita bandingkan. Mana sikit mana nak. Kalau dia sama banyak, sama banyak mol, jadi tak ada effect. Pressure and volume tu tak akan effect equilibrium. Equilibrium tak akan shift. Dia tak pergi. Jadi yang ini reaction akan pergi ke depan. Bila you increase pressure, reaction akan pergi ke depan. So you akan dapat lagi banyak produk. Sebab yang ke depan ni less number of particle present. Jadi pressure will be reduced to, until equilibrium is re-established. Saya harap you faham lah ya. Okay, jadi itu dia Chatelet. Question number 4. Question number 5. Okay, reaction quotient QC tu. Question number 5. Which of the following statement is correct about reaction quotient QC and KC? Kat bahagian nota tadi QC, KC tadi. QC akan sama, kalau dia sama dengan KC, maksudnya reaction tu at equilibrium. Kat sini nota saya tadi. Ingat table ni. Ni table ni. Kalau
Sebab Kc tu adalah pemala at equilibrium kan. Jadi kalau kata nilai Kc tu sama dengan Qc, maksudnya reaction tu at equilibrium lah. Kalau dia tak sama, maksudnya tak equilibrium, tapi dia pergi belah mana? Kalau Qc lebih daripada Kc, kalau Qc lebih tu maksudnya yang bahagian atas ni lebih berbanding yang bahagian bawah. Hasil darab yang bahagian atas, sebab tu nilai jadi besar kan? Maksudnya ini adalah produk lebih banding dengan reaktan. Hasil darab produk lebih banding dengan reaktan. Jadi untuk dia capai equilibrium kan, bila nilai QC tu besar, jadi untuk mencapai equilibrium, QC tu dia akan dikurangkan dan nak kena bagi sama dengan KC baru dia capai equilibrium lah. So QC akan dikurangkan, maksudnya yang bahagian atas ni akan kena kecilkan lah. Untuk dia, sekarang dia besar. So yang atas ni kena kecilkan, maksudnya produk tu akan berkurang. Maksudnya reaction tu dia akan proceed to the right to the left lah. Nah, dia akan proceed right to the left. Dia akan proceed to the left. To the left tu maksudnya nak kurangkan produk. Reaction product must be converted into reactant. To reach equilibrium. To react equilibrium pula. To reach ya. Ni reach. Ni semua reach. R-E-A-C-H. To reach equilibrium. Untuk capai equilibrium, sebab dia tak sama dengan Kc, jadi tak equilibrium. To reach equilibrium, products must be converted to reactant. Sebab dia nak kecilkan yang pengatas ni. Sebab sekarang nilai dia besar tu maksudnya yang atas lebih besar. Jadi produk tu kena kecilkan. Jadi produk tu akan convert kepada reactant lah. Nah, ini produk. Ini produk. Ini reactant. Kan? Sekarang nilai QC tu besar. Jadi QC tu nak kena has to be reduced. Jadi concentrations of product tu kena reduce lah. Jadi sistem proceeds. Equilibrium position ataupun sistem equilibrium position boleh atau sistem boleh dia proceeds to the left. Sebab left tu maksudnya dia jadi reactant. Produk tu convert kepada reactant. Kalau dia kurang, dia akan jadi to the right. Reactant tu, kalau QC ni kurang, maksudnya yang bahagian bawah ni, reactant tu lebih besar. Jadi nak capai equilibrium, QC tu nak kena naikkan sebab dia kecil. QC has to increase. Maksudnya kena convert into product lah. Product kena increase. So reaction dia proceeds to the right to get more product. Reactant convert into product. Okay. Kita tengok apa objektif kita ni. Kita faham dah sikit dia punya konsep ni kat sini. Okay, soalannya. Which of the following statement is correct about reaction quotient QC and equilibrium constant Kc? For the same reaction, Kc is larger than... Saya kena buka soalan tu. Tak nampak ni. Tengok kejap soalan dia. Soalan ni soalan tutorial. Soalan tutorial dalam tutorial. Saya tengok tutorial. Chapter 6.
Saya tak boleh contoh kat sini, saya pakai PowerPoint. Tengok yang mana yang betul. Dia nak yang betul kan? Correct. Number 5. Which of the following statement is correct about the reaction, quotient, QC and KC? For the same reaction, KC is larger than QC. Ni sama dua-dua ni. For the same reaction, KC is larger than QC. For the same reaction, KC is larger. Same reaction apa benda? The reaction mixture is richer in product kalau QC less. Kalau QC less, produk lebih lah. C ni betul. Kalau QC kecil, QC nak kena naikkan, so produk kena akan naik. C ni macam betul. Yang ni tak tahu salah ni dua-dua ni. The value of KC changes until it reaches the value of KC at equilibrium. Dia macam betul juga. Tapi changes ni bahayalah dia. Changes maksudnya macam mana? Tak berapa tepat lah kot ni. Dia mungkin kalau kata QC less, QC kena increase sampailah ke equilibrium. Sama dengan KC. Kalau kata QC greater, QC kena be reduced. Jadi changes ni mungkin tak berapa tepat kot. Tak berapa spesifik. Okay. Ini ada salah something. Number 5. Kita leave it dulu. Saya rasa lebih kepada C lah. Okay, question number 6. The Haber process, the equilibrium between hydrogen, nitrogen and ammonia is as shown. Okay, kalau kata reaction yang diberi sini, Haber process, reaction ni reversible, dia nampak negatif delta H, maksudnya reaction forward adalah exothermic. Dan reaction reverse adalah endothermic. What are the ideal condition needed to obtain maximum yield of ammonia? Maksudnya kita nak reaction forward. Reaction forward, kita nak dia pergi ke depan. Equilibrium position, kita nak dia shift to the right. So kita nak buat macam mana? Okay, kalau bercakap tentang pressure, kita jumlahkan bilangan mol. So yang belah kiri adalah 4, belah kanan adalah 2. So kalau kita nak number of molecules tu getting less, to form product ni maksudnya dalam sistem kita nak number of molecules dia less. So pressure kena increase ke decrease? Supaya kita dapat less number of particle present. Macam mana you all? Cakap seorang ke ni? Apa jawapan dia? Kalau tak tulis lagi tak dapat tak. Saya kena tulis juga. Presentation. Macam mana? Anybody? Any respond? Decrease. Kita tengok sekejap ya. Dia kata pressure dia kena low Soalan number 6. Saya buat satu lagi. Soalan nombor 6. Saya tulis balik. Ini reaction. Ini Haber process. Nitrogen campur dengan hydrogen gas. Ini pembuatan amonia. Amonia ni digunakan pembentukan fertilizer. Secara industri, nitrogen daripada udara bertindak balas dengan hydrogen daripada hidrokarbon menghasilkan amonia. Reaction ni adalah exothermic. Delta H dia negatif. Maksudnya exothermic reaction. Okey, sekarang dia kata apa condition yang sesuai supaya kita nak penghasilan amonia. Maksudnya kita nak dia ke depan. How about dia punya pressure? Pressure macam mana? Okey, kita tahu kalau tentang pressure dengan volume saya pesan
ingat jumlah mol gas-gas tu, reaktan dengan produk. Jumlah dia yang ini 3/1 4 mol. Ini 2 mol. Jadi kita nak bilangan particles tu less. Jadi pressure, kalau you kata kita reducekan pressure, kalau you kata pressure tu reduce, pressure nak kena increase balik. Kalau increase balik, maksudnya dia kena ada partikel tu banyak. Jadi dia tak akan pergi ke depan lah. Bila kita reducekan pressure, according to Le Chatelier, pressure nak kena increase balik. Kalau you kena ada more particles lah. More particle present, baru pressure akan naik. Jadi maksudnya, dia akan pergi ke kanan. Ke kiri. More particles. Pressure akan naik balik. Kita nak dia ke kanan. Jadi pressure kena increase. You nak dapat reaction forward, you kena increasekan pressure. Pressure you kena increase. Because according to Le Chatelier kan, bila you increasekan pressure, reaction equilibrium tu dia akan disturb dengan dia akan decreasekan pressure balik. So if you has less number of particles present, pressure akan jadi less. Jadi dia akan move forward lah. You kena increase pressure. So high pressure, C dengan D tu high pressure. Jadi C dengan D kita nak pilih. C dengan D. High pressure. Okay, baru buat temperature. Okay, reaction dia exothermic. Reaction dia exothermic. Kita nak kena increase temperature ke kita kena reduce temperature? Supaya dia move forward. Kita kena reduce temperature. Temperature kena reduce. So C jawapan dia. Dia faham tak? Kan? Jadi dia akan macam disturbance. Disturbance dia, pressure you increase, pressure akan decrease balik if less particle present. Jadi dia kena pergi ke depan lah supaya less particle present. Maksudnya amonia akan terbentuk lebih banyak lah. Kita nak reaction ke depan. Kalau kata temperature you reduce, temperature kena increase balik. Reaction ke depan tu reaction exothermic. Exothermic reaction, heat will be released. Heat release, dia akan increase balik temperature. Jadi temperature kena reduce. Boleh tak? Jadi pressure kena high. Temperature kena high, temperature kena low. High pressure, low temperature. C jawapan dia. C. Boleh ke? Oh, dia tutup. Boleh lah, siap-siap. Dia tak boleh jawab macam ni. Saya harap kamu, kalau kamu tak faham, bertanyalah Saya harap kamu boleh ni. Alright. Okay, jadi number 7 pula. Okay, number 7 Question 7.
Okay, you have 2NaH CO3 solid, Na2 carbonate solid. Solid dia tak ambil kira dalam expression, ingat. CO2 gas dan H2O gas. Kp-nya adalah 0.23. A sample of sodium hydrogen carbonate is placed in evacuated flask and allowed to achieve equilibrium at 373 Kelvin. What is total pressure at equilibrium? Okay. Saya mungkin tak, question saya tak cantik lah. Saya buat besar sangat. Saya kecilkan sikit. Saya lagi senang nak tulis expression dia tu nah. Nampak serabut sikit. Tulis balik. Elok-elok sikit. NaH carbonate equilibrium with sodium carbonate solid, CO2 gas dan H2O gas. Kp-nya adalah 0.23 Okay, jadi dia punya expression Kp adalah yang kita ambil kira dalam expression kita yang gas saja. Gas saja. Solid tak ambil kira. Jadi kita akan tulis expression kita partial pressure. Kp dalam bentuk partial pressure. Partial pressure of product iaitu CO2 produk duduk atas lah. Kali dengan partial pressure of H2O gas. Dan nilai dia adalah 0.23. Jadi kalau kata dia equilibrium ni nilai dia XX. Jadi X kali dengan X lah. Adalah 0.23. Jadi kan dalam table kita ni kalau kita buat dia punya awal pressure initial table kita ni kan, dia initial dia 0,0. Nanti bila equilibrium dia terbentuklah sebanyak X. Jadi nanti at equilibrium akan ada X lah. Itu yang jadi XX tu. Kita let X tu sebagai partial pressure of CO2. Tapi dia akan jadi sama dengan partial pressure of H2O at equilibrium. Sebab dia ni satu mol. So dia nak total pressure. What is the total pressure at equilibrium? P total at equilibrium maksudnya X campur X lah. So cari dulu nilai X tadi kat atas tadi ni. X sama dengan berapa? X kuasa 2 adalah 0.23. Jadi punca 0.23 dapat nilai X lah. 0.4796. Kalau kita kalikan 2 iaitu X campur X lah. 0.959. 959 adalah D. 0.96. Boleh tak kamu? Yang penting di sini kamu faham. Yang dia tanya tu adalah total lah. Maksudnya nilai partial pressure of CO2 at equilibrium iaitu X dan partial pressure of H2O at equilibrium. Jadi X campur X. Dia nak X campur X buat apa? Tapi kita tahu dia punya expression Kp dia partial pressure of CO2 kali dengan partial pressure of H2O iaitu X kali X. Nilai dia ni. Jadi kita boleh cari nilai X. X kuasa 2 adalah 0.23. Jadi X equals to 0.4796. Jadi
X campur X, maksudnya X kali 2 lah. 0.956. Kita dapat ni. Ya. Yeah? Alright. Okay, kita cari lagi yang soalan calculation lah nah. Nak tengok kamu boleh faham tak tentang calculation yang ada table, ice table tu. Tengok soalan Camfriend. Boleh buka buku Camfriend pula. Okay, try nombor 13, Camfriend. Objektif. Question number 13, everybody. Question number 13. Ini Camfriend. Camfriend, objektif. Saya pun tak pernah buat ni, kita try je. Tengok siapa boleh buat. Page 114. Dah ready? Are you ready? Okay, nah. Okay, when 1 mole of HI, okay, dia equation dia 2 HI gas, hydrogen gas campur dengan iodine gas. Sekarang pukul berapa ya? 12.30. Lagi setengah jam. Kita try tengok soalan ni nah. When 1 mole of HI in 1 liter vessel reaches equilibrium at temperature T degree Celsius, 20% of HI dissociate according to the chemical equation with total pressure of P. What is the equilibrium partial pressure? Okay, jadi dia bagi initial lah. Dia bagi initial dalam mole. Jadi saya nak buat kalau pressure kalau kita buat table kita dalam pressure kalau dia dalam pressure initial, change, pressure at equilibrium. Nilai pressure tu kita kena guna PV equal to nRT. Dalam gas, you ada belajar gas. P tu pressure lah. Pressure gas. Jadi dia kena ada volume, dia kena ada mole, nilai R constant tak apalah, kena ada temperature. Kita volume ada, mole ada, temperature dia dalam bentuk T. Kita tak boleh cari dengan tepatlah nilai dia lah tapi jawapan ni dia dah bagi dalam bentuk P Kita isikan dulu, tak apa, saya isi je dulu, tengok macam mana. Saya pun tak pernah, lama tak ingat nak buat macam mana ni. Saya isikan dulu. Jadi dia bagi 1 mole. Volume dia bagi 1 liter. Temperature dia bagi T. Temperature T. Tapi kita tahu yang dia kata kat sini 20%. Dia sepatutnya kalau dia bagi ni dengan tepat kita boleh cari nilai P dia lah. Change dia adalah 20%. 20% dia punya change dia. Dia hilang tu sebanyak 20%. 20%. Maksudnya 2x tu, tolak 2x adalah 20% daripada asal pressure tu. Okay.
total pressure, this is according to the chemical equation with total pressure okay, saya ingat total pressure tu adalah dia bukan initial tak. What is the equilibrium partial pressure of HI? Kita nak cari partial pressure of HI kat sini berapa. Equilibrium kat bawah ni. Ingat jumlah initial dengan change kita akan dapat pressure at equilibrium. Partial pressure, what is the equilibrium partial pressure of HI? Jadi kita nak cari yang ini. Yang ini asalnya kosong, ini akan bertambah sebanyak X, tambah sebanyak X. Okey. Dan dia bagi P tu, saya ingat itu adalah total pressure at equilibrium. What is the equilibrium partial pressure of HI? Sebab dia baca, bila dia baca ayat tu when 1 mole of HI in 1 liter vessel reaches equilibrium, 20% of HI dah dissociate with total pressure of P. Jadi summation semua ni adalah P. Di sini X, ini sebenarnya adalah tolak 2X lah. Berapa asal dia? P ini. Okay, saya letakkan pressure initial ni dalam bentuk P kan. Katakan ini nilai pressure ni adalah Q katakan. So Q minus 2X. 2X tu adalah 20%. 20%, 20 per dengan 100 daripada Q adalah 2X tu. So sini 2 per 10 apa? Tak tahu betul boleh dapat tak ni 2 per 10 pengkabut ni. 1 per 5, 0.2 Q. 0.2 Q dalam bentuk Q Okay, adalah 2X. Soal juga no. Boleh nak fikir 20% dia dissociate. Jadi maksudnya dia akan ada 80% lah kat sini Yang tinggal ni 80% of Q. 80% silap. Yang ini ni bukan summation of ni ayat dia tu problem maksudnya di sini faham dah ni. Maksudnya di sini total pressure of HI tu asalnya dia ada 100%. Lepas tu dia hilang 100% ni adalah P. Dia hilang 20%. Jadi dia tinggal 80% sini. 80% tu adalah 4 per 5 lah. You all. Jadi total yang dikatakan total tu
with total pressure of P tu maksudnya asalnya HI tu P, iaitu dalam keadaan dia 100% tu nilai dia P. Jadi bila dia dah hilang sebanyak 20%, dia tinggal 80% lah. Jadi 4/5 P lah, 80%. Saya duk ingat tadi, ada juga soalan yang macam ni ya, dia bagi jumlah kat sini. Jumlah ni adalah berapa total pressure. Ini bukan soalan tu lah. So yang ini je lah ya, nombor 13 sebenarnya. A bit confusing kat situ, total pressure of P yang dikatakan P tu sebenarnya HI saja. Initial dia P. Saya nak cari soalan yang ada I stable ni. Jadi macam ni dia tak pakai sangatlah I stable ni ya. Mana soalan yang I stable lagi. Ataupun kalau kita tengok soalan tutorial yang calculation I stable. Nampak lagi. Yang tak melibatkan I stable tu senang saja. Dia dah bagi equilibrium, kamu just substitute sajalah. Kalau tengok soalan structured, saya pilih-pilih sikit lah. Yang susah sikit. Kalau dia dah bagi equilibrium, kamu just substitute je lah. Saya nak cari yang ada table tu. Mana? Yang ini dia bagi is introduced. Nampak ni Tapi dia cakap juga equilibrium dia sampai ni. Calculate the initial. Okay, tak apa. Expression. Tak ada change. Equilibrium. Ni equilibrium. Partial pressure. Semua equilibrium. Dia bagi equilibrium, you just substitute dalam expression KCKP. Calculate equilibrium constant KCKP. Nampak yang ni je lah nombor 10. Nombor ini. Calculate KP. Tak ada sangat. QC. Okay, kita buat nombor 10 ni Sikit lagi masa. Nombor 10. Try nombor 10. Tutorial nombor 10. Okay, kalau kamu tak faham konsep tu, kamu boleh tengok nota saya Saya ajar ni agak laju juga. Kamu baca balik nota saya. Kosen 10 tutorial Tengok kosen nombor 10 tutorial. Refer pada buku soalan yang saya nak tengok yang boleh buat table. Kalau dalam nota tu ada dah kan. Petang nota ada tentang table tu. Saya buat soalan tutorial juga. Mana dia? Dah hilang dah ni dia. Question number 10. Subjektif. Okey, dia bagi equation 2SO3 gas in equilibrium with carbon sulfur dioxide gas and oxygen gas.
Okay, 0.10 more SO3 is introduced. Itu initial into an evacuated 1 liter plus, plus yang kosong evacuated tu at 900 Kelvin. Reaction process as follow. When the reaction is reached, the amount of SO2 found is 0.07 mole. Calculate the equilibrium concentration. Kemudian dia suruh cari KC. Okay, jadi kita buat table table dalam concentration. Jadi concentration, initial, concentrations adalah mole over volume. So ambil mole SO3 over volume. Volume dia 1 liter. So you dapat 0.1 divided by 1, 0.1 molar lah. Unit concentration molar. 0.1. So awalnya belum ada lagi produk. Jadi nanti dia mengalami perubahan, maksudnya dia mengalami dissociation ataupun reaction. Dia akan hilang sebanyak 2X. Ini akan terbentuk sebanyak 2X. So tengok dia mol-mol tu. Ini plus X. Jadi nanti equilibrium, you jumlahkan initial dengan change tu. Jadi ini 0.1 tolak dengan 2X. Ini 2X, ini X. Jadi, when equilibrium is reached, dia kata the amount of SO3 is 0.07 mole. Saya buat concentration tu, saya dah buat concentration at equilibrium, maksudnya molarity Jadi yang dia bagi ni mole. Jadi maksudnya 0.1 minus 2x adalah equals dengan 0.07 over 1 lah. Isi padu dia 1. Kalau kata ini, you takkan nampak mistake sangat lah kalau kata you tak bahagi 1 tu kan. Sebab volume dia 1. Jadi katakan volume tu 2 ke apa, you jangan lupa bahagi Table saya ni dalam concentration, molarity, mole over volume. So dapatkan X, 2X buat pergi sini, 0.1 minus 0.1 minus 0.07 sama dengan 2X kan. Bahagi 2 dapat nilai X. So kita akan dapat berdasarkan equation ni. Diselesaikan 0.1 minus 2x equals to 0.07 over 1 So x equals to 0.015 molar. Jadi x, kalau kata SO2 at equilibrium is 2x lah. Calculate equilibrium concentration of SO2. Jadi at equilibrium, concentration SO2 adalah 2x, iaitu 2 kali 0.015. Jadi jawapan tu dah ada jawapan dah diberi kat luar dalam kurungan tu. 0.015 kali 2, 0.03. Jawapan dah ada. 0.03. Saya nak ajar buat table ni. Concentrations of O2 at equilibrium adalah nilai X, iaitu 0.015 molar. Alright, boleh tak? Ingat ini kita nak cari ni, nak cari ni. Iaitu concentration SO2 dengan O2 at equilibrium. Yang A tu. Calculate the equilibrium concentration SO2 dan O2 at 900 degrees, maksudnya equilibrium lah. Boleh kah? Kan? Dia akan jadi, kalau kamu tak bahagi dengan volume, dia akan jadi salah lah. Sebab ini concentration. Yang diberi tu mole. Mole kena bahagi dengan volume.
Ni by chance dia volume tu 1, jadi tak pernah nampak sangatlah kalau ada you buat mistake tu, tak bagi. Jadi 2, so kena tolak 2. Dia akan mengandung tidak balas. Ni dia akan terbentuk, kita buat plus. Ada 2 sini, tak 2x, x. Jadi kita jumlahkan je tau, nak dapat yang equilibrium ni. Jadi buat garis 2 macam tu. Macam matematika kita jumlah. Okay, determine equilibrium Kc. Jadi ambil nilai-nilai yang equilibrium ni. Buat expression Kc. Kc. Boleh rekod ni, masa dah tak pada ni. Kc adalah, sempat lagi. Kalau nanti dengan pensyarah tutorial kamu, you all bincang yang mungkin kamu nak bincang balik yang saya tak bincang lah. Kalau dia ada masa nak bincang boleh. Kamu bincang lah yang saya tak bincang. Jadi Kc expression dia adalah concentrations of product kuasa 2 over concentrations of reactant kuasa 2. Jadi kita ambil yang equilibrium, ingat concentration equilibrium, iaitu nilai SO2 dan O2 equilibrium dan SO3 equilibrium. SO3 equilibrium 0.07, ni 0.07. SO2 equilibrium adalah macam tadi apa? 0.03. 0.03 kuasa 2. Oksigen equilibrium adalah 0.015. Jadi ini kuasa 2, jangan lupa. Dia punya expression tu ada kuasa 2, kita kena kira. Okay, so kira tu dapatlah Kc. Calculate degree of dissociation. C, degree of dissociation tu maksudnya amount dissociate over amount initial. Degree tak payah kali 100 lah. Kalau percentage dissociate kena kali 100. So amount dissociate, ni kat sini tadi. Berapa yang dissociate ni? Nilai 2x. 2x adalah 0.03. Jadi 0.03 bahagi dengan 0.1. Habiskan masa cepat 0.03 bahagi dengan 0.1. Apa? 3 3 kan? 0.03 bahagi 0.1. 0.3. So 0.3 jawapan dia, ya. Degree of dissociation. Okey, saya berhenti sampai situ nah. Okey tak? Masa dah tak apa ada dah. Siapa yang nak video nanti saya postkan video lah. Okey, boleh? Saya harap kamu dapatlah something. Laju juga ni. Okey, saya stopkan recording ni. Okey.